Bab 4. Tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jenis-jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Terdapat 6 jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Pertama ialah hutan hujan tropika atau juga dikenali sebagai hutan khatulistiwa. Kedua, hutan paya air masin atau dikenali juga sebagai hutan paya bakau. Ketiga, hutan paya air tawar. Keempat, hutan pantai. Kelima, hutan gunung. Dan terakhir, belukar. Peta berikut menunjukkan taburan tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kebanyakan kawasan hutan hujan tropika terdapat di bahagian pedalaman Sabah, pedalaman Sarawak dan juga bahagian tengah semenanjung Malaysia. Manakala kawasan paya bakau ialah di kawasan pinggir laut yang mempunyai air yang masin. Paya air tawar ialah di kawasan yang mempunyai air dan tawar seperti di sungai dan juga tasik. Manakala hutan gunung ialah di kawasan yang tinggi. Dan terakhir, hutan pantai pastinya di pinggir pantai yang berpasir. Berikut merupakan taburan setiap jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. Pertama, hutan hujan tropika. Terdapat di kawasan yang lebih rendah iaitu di bawah 1,200 meter dari aras laut. Kedua, hutan paya bakau atau dikenali juga sebagai hutan paya air masin tumbuh di kawasan pinggir laut berair masin dan juga berlumpur. Ketiga, hutan paya air tawar. Kawasan yang biasanya terdapat hutan paya air tawar ialah tasik, sungai dan paya kerana airnya adalah tawar. Seterusnya, hutan gunung. Hutan gunung tumbuh di kawasan yang tinggi melebihi 1,200 meter dari aras laut dan kebiasaannya suhunya lebih rendah berbanding di kawasan tanah rendah. Seterusnya, hutan pantai. Hutan pantai ialah tumbuhan yang tumbuh di tepi pantai dan juga berpasir. Terakhir ialah belukar. Belukar juga dikenali sebagai secondary forest, iaitu tumbuhan yang kedua tumbuh selepas pokok asal ataupun pokok yang sebelumnya ditebang. Kita lihat pula ciri-ciri hutan khatulistiwa atau dikenali juga sebagai hutan hujan tropika. Ciri-ciri tumbuhan ini terdiri daripada 4 lapisan utama. Lapisan yang kedua dikenali sebagai lapisan kanopi. Tumbuhan ini juga malar hijau sepanjang tahun. Malar hijau sepanjang tahun bermaksud tidak mempunyai musim yang ketara. Selain itu, pokoknya tumbuh dengan tinggi, batangnya lurus dan juga berakar banir. Berakar banir maksudnya akarnya adalah besar dan sebahagian akar keluar ke permukaan tanah. Antara contoh-contoh pokok ialah pokok cengal, meranti, keruing dan lain-lain. Lokasi kawasan hutan khatulistiwa ialah di bahagian tengah semenanjung Malaysia, pedalaman Sabah dan juga pedalaman Sarawak. Hutan khatulistiwa atau hutan hujan tropika ialah tumbuhan semula jadi yang tertua di dunia. Ini ialah pemandangan di kawasan hutan khatulistiwa. Lapisan yang tertinggi dipanggil lapisan renjong, manakala lapisan yang terdiri daripada daun-daun yang bertindih satu sama lain dipanggil lapisan kanopi. Raja ini menunjukkan lapisan-lapisan pada hutan hujan tropika. Terdapat 4 lapisan utama pada hutan hujan tropika.
Lapisan kedua ialah dikenali sebagai lapisan kanopi. Lapisan kanopi ialah silara daun yang bertindih satu sama lain. Lapisan kanopi juga menghalang cahaya matahari tembus ke bahagian lantai hutan. Ini menyebabkan lantai hutan berkeadaan gelap dan lembap. Kita perhatikan bahagian lapisan atas hutan hujan tropika ini. Bahagian lapisan atas tumbuhan hutan hujan tropika dikenali sebagai renjong. Pokok-pokok di dalam hutan hujan tropika juga mempunyai pokok yang besar dan sebahagiannya keluar ke permukaan bumi. Ini dikenali sebagai akar banir. Berikut ialah hidupan liar di hutan hujan tropika. Antara hidupan liar yang ada di kawasan hutan hujan tropika ialah gajah dan harimau. Kita lihat pula ciri-ciri hutan paya bakau. Hutan ini tumbuh di kawasan pinggir laut yang berlumpur dan juga menghadap ke laut dan mempunyai air yang masin. Pokok-pokok bakau mempunyai akar jangkang. Akar jangkang maksudnya terbuka luas kerana berfungsi sebagai menyokong pokok dan tidak mudah tumbang. Seterusnya, pokok bakau juga mempunyai akar yang ceracak. Akar ceracak bermaksud sebahagian akar muncul di permukaan air apabila kawasan itu ditenggelami air. Tujuan pokok akar ceracak ialah memudahkan akar pokok menyerap oksigen dari udara. Contoh pokok di kawasan hutan paya bakau ialah pokok bakau, pokok api-api, dan pokok gedabu. Kawasan yang terdapat hutan paya bakau ialah di pantai timur Sabah seperti Sandakan, Lahad Datu, dan juga Tawau. Ini ialah taburan hutan paya bakau atau air masin. Tentunya terletak di kawasan pinggir laut yang mempunyai air yang masin dan juga berlumpur. Lihatlah akar-akar pokok bakau ini. Akar pokok bakau ini ceracak, maksudnya sebahagian akar muncul di permukaan air. Tujuannya ialah untuk memudahkannya menyerap oksigen. Inilah yang dikatakan akar jangkang. Akar pokok bakau terbuka luas kerana mengelak daripada pokok tumbang. Berikut ialah ciri-ciri hutan paya air tawar. Biasanya hutan paya air tawar tumbuh di pinggir sungai dan juga tasik kerana kawasan ini mempunyai air yang tawar. Antara contoh pokok yang terkenal ialah pokok rumbia, pokok kempas dan pokok nipa. Contoh kawasan ialah Tasik Bera dan Tasik Chini di Pahang. Hutan pantai. Hutan pantai biasanya terdapat di kawasan pantai yang mempunyai pasir. Contoh pokok ialah pokok ru, pokok kelapa dan tapak kuda.
Hutan gunung. Ia dipanggil hutan gunung kerana tumbuh di kawasan yang tinggi seperti di kawasan gunung ataupun bukit yang melebihi 1,200 meter dari aras laut. Pokok hutan gunung pelbagai jenis mengikut ketinggiannya. Berikut merupakan lokasi hutan gunung. Oleh kerana hutan gunung terletak di kawasan yang tinggi, tentunya contohnya ialah kawasan yang tinggi seperti Gunung Kinabalu dan juga Gunung Murut di Sarawak. Ini ialah tumbuhan belukar atau hutan sekunder. Hutan sekunder ialah tumbuhan yang baru, pokok yang baru tumbuh selepas pokok asal ditebang. Belukar ialah tumbuhan baru yang tumbuh selepas pokok asal ditebang. Oleh itu, belukar biasanya tumbuh dengan rendah kerana tempoh pertumbuhannya singkat. Contohnya ialah rumput dan juga pokok-pokok renek. Buah nipa ialah sejenis tumbuhan yang tumbuh di antara kawasan paya bakau dan juga paya air tawar. Buah nipa ini boleh dimakan seperti buah-buahan lain dan rasanya seperti buah kelapa. Sekian, diharapkan pelajar telah memahami ciri-ciri setiap jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia.